Tuan Yang Di-Pertua, salam sejahtera, salam perpaduan dan salam kerajaan madani. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Bandar Kuching untuk membahaskan usul menjunjung kasih Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong di atas titah Tuanku di Dewan ini. Tuan Yang Di-Pertua, saya menjunjung kasih dan berterima kasih atas keprihatinan Yang Di-Pertuan Agong terhadap keadaan sistem kesihatan negara kita dan juga menitik beratkan keperluan untuk menambah baik dan juga memodenkan penyampaian perkhidmatan kesihatan di negara kita. Pandemik COVID-19 sebenarnya adalah satu stress test terhadap sistem kesihatan kita, dan walaupun kita boleh bangga dengan beberapa kejayaan dan kebolehan terutamanya petugas-petugas kesihatan kita, tetapi ia juga telah mendedahkan beberapa ruang ataupun gap dan kelemahan dari segi hardware sama ada infrastruktur, peralatan ataupun software dari segi tenaga kerja atau human resource dalam sistem kesihatan kita. Dan perkara ini sebenarnya bukan satu kejutan kerana sebenarnya amaran awal telah diberikan oleh laporan audit pada 2018 di mana Jabatan Kecemasan atau ETD dikatakan understaffed, overcrowded, underfunded dan tidak mempunyai peralatan yang mencukupi untuk menyediakan tahap penjagaan atau quality of care yang sewajarnya. Namun walaupun dengan amaran tersebut, tidak ada satu anjakan paradigma yang menyeluruh atau holistik untuk menyelesaikan masalah, dan apa yang berlaku pada hari ini adalah kesan daripada chronic neglect, underinvestment dan juga mungkin mentality business as usual dalam sistem kesihatan negara kita. Kesannya, kebanyakan pekerja kesihatan sekarang mengalami burnout, letih, kecewa, dan semakin hari kita mendengar ura-ura kemungkinan akan berlaku satu hatal yang dialakan untuk menunjukkan ketidakpuashatian. Kita juga melihat ada satu poll yang dilakukan oleh Code Blue yang juga menunjukkan ketidakpuasan tersebut. Dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, there wouldn't be a smoke without a fire. Maka saya berharap kerajaan perpaduan akan mengakui dan mengambil serius isu-isu yang penting ini dan bukan saja melibatkan Kementerian Kesihatan tetapi merentasi hampir semua agensi dan kementerian kerajaan. Ini bukan satu pengakuan kelemahan tetapi untuk mengenal pasti cabaran yang ada dan untuk mengukuhkan keazaman dan kehendak politik untuk melakukan satu anjakan paradigma yang sangat penting untuk rethink healthcare supaya kita ada satu sistem kesihatan yang lebih baik. Saya memahami ini satu isu legacy, tetapi saya menyeru dan berharap agenda reformasi kesihatan akan diletakkan sebagai satu prioriti utama Perdana Menteri ke-10 dan juga Kerajaan Perpaduan. Bukan saja untuk meningkatkan mutu kesihatan rakyat tetapi satu katalis untuk memacu pertambahan dan meningkatkan produktiviti dan ekonomi negara. Kenapa ia haruslah diletakkan di bawah Perdana Menteri? Dengan izin Tuan Speaker, health must no longer be a business of the Ministry of Health but a core priority for the whole of government, whole of society. Jadi siapa yang lebih sesuai untuk mengetahui daripada ketua kerajaan kita sendiri. Sebenarnya banyak perkara yang saya nak sentuh malah telah disentuh oleh rakan dari Kuala Langat, tetapi disebabkan limitasi masa, izinkan saya menyentuh beberapa isu dan juga cadangan yang kita perlu untuk rebuild, reshape, restructure and refresh sistem kesihatan kita. Nombor satu, kita perlu ada satu anjakan paradigma di mana kesihatan tidak terpisah daripada ekonomi negara. Fokus kepada kesihatan adalah satu investment bukan satu liability. Izinkan saya bagikan satu contoh. Dalam laporan Ministry of Health, the impact of non-communicable disease and their risk factors on Malaysia Gross Domestic Product Putrajaya pada tahun 2020 menyatakan jumlah anggaran kos penjagaan kesihatan langsung untuk NCDs berjumlah 9.65 bilion iaitu 16.8% daripada jumlah perbelanjaan kesihatan pada tahun 2017. Ini bersamaan dengan kos per kapita bagi penduduk sebanyak RM301.37. Apabila anggaran kos penjagaan kesihatan ini ditambah pula dengan kehilangan kos produktiviti, ia pula dianggarkan sebanyak 12.88 bilion. Bermaksud beban kos gabungan daripada 3 kategori NCD, kanser, diabetes, cardiovascular diseases adalah 22.53 bilion kepada beban kepada ekonomi Malaysia. Bayangkan, penyakit NCD ini sebenarnya boleh dicegah dan boleh dielakkan dengan menangani faktor risikonya seperti tingkah laku yang kurang bersenam, merokok, pengambilan alkohol yang berlebihan dan juga diet yang tidak baik. Apakah return on investment jika kita lihat untuk melabur dalam kesihatan
Dalam laporan Saving Lives, Spending Less, a strategic response to NCDs yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2018. Dokumen ini membentangkan buat kali pertamanya manfaat kesihatan dan ekonomi melaksanakan intervensi yang paling cost efektif yang boleh dilaksanakan untuk mencegah dan mengawal NCD yang dikenali sebagai WHO Best Buy yang ada 6 bidang dasar yang saya tak akan huraikan. Tetapi penemuan utama dokumen ini menunjukkan nombor 1, setiap $1 yang dilaburkan akan menghasilkan pulangan sekurang-kurangnya $7 menjelang 2030. Nombor 2, pengurangan 15% daripada kematian peramatang boleh dicapai menjelang 2030. 3, akan menghalang lebih 17 juta kes penyakit jantung iskemik dan strok menjelang 2030 di negara pendapatan rendah dan sederhana. Nombor 4, 8.2 juta nyawa boleh diselamatkan menjelang 2030. Nombor 5, boleh menjana sehingga 350 bilion dalam ekonomi pertumbuhan antara sekarang dan 2030. Tuan Yang di-Pertua, dengan data sangat jelas, the numbers do not lie, dengan izin, dan jika kita melihat kepada kepentingan ekonomi jangka masa panjang, penekanan kepada kesihatan tidak dapat dipisahkan. Maka saya berharap inilah mentaliti yang akan diambil oleh Menteri Kewangan dalam belanjawan yang akan datang, terutama untuk memberikan penekanan kepada aktiviti pencegahan, promosi sekitar gaya hidup sihat dan juga untuk memperkasakan keupayaan sistem penjagaan primary care. Kedua, kita sudah memang kenal keperluan untuk meningkatkan peruntukan ataupun pelaburan ke dalam sistem kesihatan. Satu angka magic yang sering diperkatakan, 5% daripada KDNK. Tapi kalau kita lihat trend yang ada, kita tidak mungkin mencapai angka tersebut jika kita tak ada reformasi health financing atau tak think outside the box dengan izin. Salah satu proposal, jadi kita perlu mengkaji keperluan lain, financing lain seperti social health insurance, penglihatan dan sumbangan dari majikan maupun pendanaan yang lain. Satu proposal yang menarik perhatian saya adalah yang dilakukan oleh Galen Center of Health Policy, di mana untuk mewujudkan satu bond kesihatan atau sukuk kesihatan untuk mengumpulkan dana bagi pelaburan selanjutnya sistem kesihatan untuk menyokong penyelesaian yang diperlukan dalam tempoh segera. Selain itu, kerajaan juga haruslah melihat untuk set aside dan memperuntukkan 5% daripada hasil duty excise yang dikenakan ke atas penjualan tembakau dan produk alkohol. Kita panggil sin tax lah. Untuk menyediakan pembayaran yang dianggalkan 290 juta setiap tahun bagi mewujudkan dana rawatan untuk penyakit kanser dan juga NCDs. Isu ketiga, kita tahu betapa pentingnya untuk menambahkan peruntukan, tapi ada sangat penting juga untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam perbelanjaan kesihatan. Saya cadangkan sebenarnya satu task force bersama MOH, MOF dan juga JKR. Bukan saja untuk mengenapasti prioriti dan keperluan fasiliti kesihatan, tetapi untuk memantau semua perbelanjaan pembangunan perolehan yang dilakukan. Kita tahu ada banyak kes di mana dana diperuntukkan untuk menambah baik sesuatu fasiliti, terutamanya di luar bandar, tetapi banyak kes ditangguhkan, banyak menjadi projek sakit, mengakibatkan ketirisan, pembaziran dan peningkatan kos. Jadi task force interagency ini akan mewujudkan satu ketelusan yang lebih untuk memantau projek tersebut dan jumlah peruntukan yang dapat dijimatkan dapat dipam balik semula dalam pembiayaan kesihatan yang sangat diperlukan. Keempat, pertukaran fokus. Penekanan untuk memperbaiki fasiliti yang sedia ada, meningkatkan jumlah penjawatan daripada membina hospital ataupun klinik yang baru. Pada hemat saya, peruntukan kita terhad. Fokus sekarang mungkin untuk tahun ini ataupun the near future adalah untuk memperbaiki dan menambah baik fasiliti yang sedia ada, bukan untuk membina hospital yang baru. Tak ada gunanya kita tambah fasiliti atau hospital yang baru jika tak ada tenaga kerja untuk mengendalikan hospital tersebut. Jadi fokuslah, haruslah untuk memodernkan kemudahan yang sedia ada. Melabur dalam sistem AMR, kos penjagaan, membina struktur penjagaan sosial, melabur dalam latihan kaki tangan dan juga untuk mungkin mengkaji semula allowance on call untuk menjadi lebih berpatutan dan setimpal. Kelima, pertambahan penjawatan dan mengkaji semula allowance on call. Saya tahu ini perlukan kerjasama bukan saja daripada MOH tetapi JPA dan juga Menteri Kewangan. Saya memahami limitasi dalam mewujudkan penjawatan yang baru, bukan senang. Tetapi bagi saya,
low lying fruit yang kita boleh fokus adalah untuk mengkaji semula on-call allowance yang sedia ada. Yang dipertua, untuk pengetahuan yang dipertua, on-call allowance untuk doktor di hospital kerajaan hanya RM200 untuk hari bekerja selepas 5 PM dan RM230 pada hujung minggu, iaitu kira-kira RM10 satu jam. Sebaliknya, jika keluar buat locum di klinik swasta, mereka layak menuntut daripada RM60 hingga RM80 untuk sejam. Saya tahu JPA, dalam perbincangan JPA, mereka sering bandingkan dengan skim pendapatan pekerjaan lain seperti contohnya guru, engineer dan sebagainya. Tetapi kita tak boleh buat perbandingan seperti itu. It's not an apple and apple comparison. Pembandingan yang kita harus lakukan adalah pembandingan dengan bayaran di pasaran, kerana itulah pull factor yang akan menarik petugas kesihatan kita untuk keluar daripada perkhidmatan awam. Dan jika ini tidak diberikan keutamaan, apa yang akan berlaku? Brain drain akan terus berlaku. Jadi perkara yang harus diutamakan untuk menjaga kebajikan dan untuk memastikan brain drain tidak berlaku, persediaan latihan yang sihat dan selamat untuk petugas kesihatan kita. Waktu kerja yang sihat, kerja OT yang berpatutan dan bayaran dibuat secara cepat, faedah dan imbuhan yang mungkin lebih baik, dan juga mungkin pelepasan cukai boleh dikaji dan dipertimbangkan untuk petugas kesihatan. Nombor 6, selection kriteria untuk penjawatan tetap. Antara rungutan pekerja kontrak adalah selection kriteria adalah tidak telus. Proses yang sedia ada, SPA biasa akan bermesyuarat untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka ada sama ada SKT dan sebagainya. Saya tidak mempertikaikan profesionalisme mereka, namun ada juga keraguan dalam beberapa kes ini. Oleh itu, proses haruslah lebih telus, lebih accountable, termasuk untuk menetapkan kriteria yang lebih jelas untuk mendapatkan penempatan tetap tersebut. Contohnya, saya berpendapat kita haruslah memberikan prioriti kepada mereka yang sanggup berkhidmat di kawasan pedalaman ataupun district hospital. Cadangan saya yang dipertua, untuk menambahkan keyakinan dan ketelusan dan accountability selection proses ini, mungkin kita boleh add in wakil daripada MMA untuk keputusan untuk yang mengambil doktor, untuk farmasi dan lain kita boleh MPS dan sebagainya, dan jika ada wakil mereka duduk dalam mesyuarat tersebut, ia akan memberikan accountability, oversight yang lebih, dan ini akan memberikan keyakinan yang lebih terhadap proses pemilihan. Nombor 7, memperkasakan pendigitalan. Antara langkah yang paling penting untuk mengoptimalkan sistem kesihatan kita adalah untuk menambah baik dan meningkatkan kemampuan pendigitalan di setiap fasiliti keselamatan. Saya tak ada masa, saya cuma nak kita banyak sistem di banyak hospital. Isunya maintenance tak ada, isunya integrasi informasi tak ada, dan kita kena utamakan isu tersebut. Kita tak nak apa yang berlaku di Hospital Selayang yang kita banggakan sebagai flagship, tapi sekarang sistemnya tidak berfungsi. Ke-8, penekanan pada mental health seperti yang diceritakan oleh Kuala Langat tadi. Kita tahu kita kena berikan penekanan terutamanya post-COVID ini. Nombor 9, mewujudkan satu Suruhanjaya Reformasi Kesihatan dan satu task force reformasi kesihatan yang merentasi kementerian, agensi dan juga negeri. Kerana reformasi kesihatan secara jangka panjang tidak hanya melibatkan MOH. Banyak isu terutamanya social health determinants, faktor bukan perubatan yang mempengaruhi hasil kesihatan melibatkan kementerian seperti pendidikan, Kementerian Wanita, Kementerian Kebajikan, ekonomi, saya tak ada masa, Menteri Kerjaya Raya dan banyak lagi. Jadi COVID-19 menunjukkan bahawa isu kesihatan merentasi hampir semua kementerian dan kita perlu satu anjakan paradigma. MOH is not the sole responsible ministry for health. Tuan Yang Dipertua, saya nak akhiri dengan ini. Saya nak tambah kes di Hospital Kampar di mana seorang pesakit telah ditolak rawatan kerana dikatakan tidak pakai seluar panjang. Tugas kita sebagai pengamal kesihatan adalah untuk menyelamatkan nyawa dan tidak membahayakan sesiapa saja tanpa mengira kepercayaan, warna kulit ataupun kewarganegaraan. Saya tidak mau lihat tindakan setengah individu merosakkan kerja baik majoriti yang lain. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelangga. Jadi saya ingin cadangkan untuk KKM hantar satu direktif, satu polisi kepada semua kandungan di setiap peringkat untuk memastikan isu ini tidak berlaku lagi. Tuan Yang Dipertua, saya faham banyak reformasi yang saya katakan tadi tidak senang, banyak complicated.
banyak pelaburan kena dilakukan, banyak anjakan paradigma perlu dilakukan, banyak kehendak politik perlu dilakukan. Tetapi kita kena lakukan ini sebelum terlambat. Saya berharap reformasi kesihatan ini akan menjadi legasi kepada Perdana Menteri ke-10, legasi kepada Kerajaan Perpaduan. Dengan itu, saya menyokong penuh usul menjunjung kasih Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih.